A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli matin wa nafasin adada ma wasi'ahu anullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma harimna lazata ma'siyatik warzuqna lazata ta'atik. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, al-aman 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 ya hafiz ya mujib. Qallisna minal waba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha basairana binuril fahmi wa tulhimu biha qulubana qawamidha lawami'il ilmi wa anta 'allamul quyub. Amma ba'du. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam yang mulia ini dapat lagi kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikhlaskan diri kerana Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita untuk sentiasa istiqamah dengan majlis pengajian, majlis ilmu sehinggalah akhir nyawa kita insya-Allah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi insya-Allah pada malam ni sebagaimana yang dijanjikan, kita akan mula pengajian kita menggunakan kitab yang baru, iaitu kitab yang berkaitan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Jadi ilmu tauhid ni ataupun ilmu akidah ni adalah satu ilmu yang sangat penting, yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf. Setiap orang Islam yang mukallaf, baik lelaki ataupun baik perempuan, wajib dalam arti kata kalau tak mempelajari berdosa. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, la tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'budi. La tasihul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sahnya ibadat, tak sah ibadat illa melainkan selepas daripada mengenal al-ma'budi, yakni mengenal pencipta, mengenal yang disembah, yakni Allah SWT. Tak sah ibadat seseorang hamba melainkan setelah mana dia mengenal Allah SWT. Dia kenal Allah SWT, baru sah ibadat dia. Tak kenal Allah Ta'ala, tak sah ibadat dia. Buatlah ibadat sehebat malaikat sekalipun, selama mana dia tak kenal Allah SWT, tak kenal pencipta dia, maka ibadat dia tak sah. Tak sah. Sebab tu pelajaran tauhid, pelajaran akidah ni pelajaran yang pertama sekali, ranking pertama dalam ilmu fardu ain. Ranking pertama dalam ilmu fardu ain adalah ilmu tauhid ataupun ilmu akidah. Lepas tu baru fiqh, kemudian baru akhlak. Itu disebut ilmu tiga serangkai. Disebut ilmu tiga serangkai ni adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang mukallaf. Tak belajar maka berdosa dan tak sah ibadat. Tak sah ibadat. Baik, kitab yang kita nak pelajari ni, sama-sama kita belajar. Kitab ni nama je Aqidatul Mu'min. Aqidatul Mu'min. Aqidah dalam arti kata yang lain, pegangan. Aqidah ni maknanya pegangan. Al-Mu'min, orang beriman.
Maknanya kitab yang kita nak pelajari ini adalah berkenaan dengan akidah ataupun pegangan agama orang yang beriman. Apakah pegangan agama orang yang beriman? Orang yang mengucap kalimah syahadah, semua ni akan dijelaskan dalam kitab ni lah. Jadi maka kitab ni disebut kitab tauhid ataupun kitab akidah. Jadi setiap orang beriman wajib mempelajarilah apa yang terkandung dalam kitab ini. Baik. Kitab ini disusun oleh Sayyidi Ustaz Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin Al-Azhari. Salah seorang keturunan ataupun kerabat Raja Sultan Selangor. Kerabat Sultan Selangor. Al-Azhari ini bermakna beliau ni belajar di Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Jadi orang ni muda lagi, masih muda lagi, lebih muda pada saya. Tapi yang penting adalah ilmu yang ditulis tu yang kita nak belajar. Baik, jadi ilmu tauhid yang kita nak belajar ni adalah ilmu yang kita nak menyatakan bahawa Allah Ta'ala tu Maha Esa. Kita nak menyatakan Allah Ta'ala tu Maha Esa. Kerana tauhid tu adalah asas bagi ibadat. Kita nak mengesakan Allah Ta'ala, nak menunggalkan Allah Ta'ala, maka kena belajar tauhid lah. Kena belajar akidah. Baik, kita tengok permulaan kitab. Biasanya mana-mana kitab permulaannya akan ditulis kalimat basmalah ataupun kalimat bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru ditulis kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil. Jadi secara ringkasnya bismillah ni adalah disebut muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang pertama ataupun muqaddimah yang hakiki. Permulaan yang hakiki. Kemudian alhamdulillah tu disebut muqaddimah idhafiyah. Yang maknanya muqaddimah yang kedua. Itu cara ringkas. Jadi setiap apa kitab yang ditulis oleh ulama, maka akan ditulis kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ditulis kalimat bismillahirrahmanirrahim? Kerana mengambil teladan daripada Al-Quranul Karim. Al-Quran setiap permulaan surah ditulis kalimat bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah ataupun surah Al-Bara'ah. Jadi dalam Quran tu ada 113 kalimat bismillah pada awal surah. Kerana di surah At-Taubah ataupun Al-Bara'ah tu tidak ditulis kalimat bismillah. Tapi dalam surah At-Taubah tu ada ayat bismillahirrahmanirrahim, walaupun dia tak tulis pada awal surah. Jadi tiap-tiap surah tu ditulis kalimat bismillah, dan wajib kalimat bismillah tu pada surah Fatihah, kerana termasuk daripada surah Fatihah. Kemudian kenapa ditulis kalimat bismillah tu juga? Kerana beramal dengan hadis Nabi SAW. Yang Nabi SAW menyebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta' wa fi riwayatin fa huwa abtar wa fi riwayatin fa huwa ajzam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan memuji Allah Ta'ala, maka amalan tersebut akan terputus. Dengan makna apa? Qalilul barakah, hilangnya keberkatan. Maksudnya setiap perkara yang tidak dimulakan dengan kalimat bismillah, perkara yang dituntut oleh syarak tak dimulakan dengan kalimat bismillah, maka perkara tersebut kurang berkat, kurang keberkatan. Kurang keberkatan. Baik, saya jelaskan tentang bismillah tu secara ringkas je. Kalau nak kira kan bismillah ni banyaklah penjelasan tentang bismillah. Sebab tu kalau kita belajar di pondok, di pesantren, huraian tentang bismillah saja berbulan-bulan. Kerana terkandung ilmu yang banyak dalam kalimat bismillah tu saja. Ba tu saja pun dihuraikan berbulan-bulan. Belum lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita di sini kita ambil secara ringkas saja. Kita ambil secara ringkas saja.
Kemudian saya nak sebutlah faedah ataupun kelebihan bismillah ni. Antaranya ketika mana kita nak tidur disunatkan kita baca Bismillahirrahmanirrahim tu sebanyak 21 kali ataupun 41 kali. Jadi siapa yang baca bismillah ketika mana dia nak tidur 21 kali ataupun 41 kali, maka Allah Ta'ala akan jaga dia, keluarga dia, harta benda dia dan jiran-jiran dia daripada kecurian, kebakaran, kematian mengejut dan sebagainya. Itu antara kelebihan dia. Dan kalau siapa ada yang anak yang orang panggil kita, orang kata lembab, yang maknanya susah nak belajar, susah nak faham pelajaran, maka hendaklah dia tulis ataupun dia baca kalimat bismillah tu sebanyak 786 kali di air yang paling baik tu air Zam-Zam ataupun air hujan malam Jumaat. Dibaca 786 kali dekat air tu, kemudian dia baca, dia hembuskan. Kemudian air tu diminum 7 hari berturut-turut. 7 hari berturut-turut dibagi minum kepada anak tu waktu matahari naik, waktu isyraq. Waktu matahari naik bagi anak minum 7 hari berturut-turut. Insya-Allah Allah Taala akan bagi kefahaman kepada dia. Maknanya dia akan jadi orang yang cerdik lah, insya-Allah. Itu antara amalan dia. Baik, kita tengok bab yang pertama. Bab yang pertama, asas-asas ilmu akidah. Asas-asas ilmu akidah. Asas-asas ilmu akidah. Maknanya perkara asal yang berkaitan dengan ilmu tauhid, akidah ataupun ilmu tauhid. Ilmu yang wajib dipegang oleh setiap orang Islam. Asas-asas ilmu tauhid, muka surat 7, definisi ilmu akidah. Definisi ilmu akidah maknanya pengertian. Definisi ini pengertian ataupun takrif. Setiap ilmu dia akan mula dengan definisi, dengan takrif ataupun pengertian. Dia akan mula dengan takrif ataupun pengertian. Definisi ilmu akidah iaitu apa? Ilmu akidah ialah ilmu yang membahaskan tentang perkara-perkara kepercayaan, keagamaan, ataupun disebut al-aqidah, al-aqaidu ad-diniyah. Al-aqaidu ad-diniyah. Dengan dalil-dalilnya yang meyakinkan, dengan dalil-dalilnya yang meyakinkan. Okey. Kalimat ilmu ni bahasa Arab, ilmun ataupun al-ilmu. Ilmu tu bahasa Arab. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan pengetahuan. Ataupun kita guna juga ilmu tu. Kita guna juga perkataan ilmu tu. Walaupun asalnya ilmu tu bahasa Arab. Maksud ilmu dalam bahasa Melayu adalah pengetahuan. Pengetahuan. Jadi maknanya ilmu akidah maknanya pengetahuan akidah ataupun pengetahuan tauhid. Pengetahuan tauhid ialah ilmu yang membahaskan ataupun memperincikan tentang perkara-perkara kepercayaan. Perkara-perkara kepercayaan agama ni maknanya perkara-perkara yang menjadi pegangan agama seseorang Islam. Jadi al-aqaidu tu jamak kepada aqidatun. Aqidatun mufrad, al-aqaidu tu jamak dia. Dengan dalil-dalilnya, maknanya dibahaskan perkara-perkara yang menjadi pegangan agama itu dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, dengan disebut burhan, bukti, dalil dia. Dalil-dalil yang meyakinkan. Dalil di sini adalah sama ada dalil yang berkaitan dalil akli ataupun dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang bersumberkan daripada Al-Quran ataupun hadis. Dalil yang berbentuk akliyah, yang berbentuk akal, ialah dalil yang bersumber daripada akal yang waras. Jadi dalil-dalil ini ada dua lah. Dalil nakli, dalil yang bersumberkan daripada Quran dan hadis, dan juga dalil akli, iaitu dalil yang berorientasikan akal, yakni akal yang waras.
Jadi maknanya pegangan-pegangan agama, pegangan-pegangan akidah ni didatangkan dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Kerana apa? Perlu kepada dalil yang meyakinkan. Kerana akidah ni tak boleh ada syak, ada zan, ada waham. Akidah ni perkara yang yakiniyah, perkara yang yakin, kena 100%. Tak boleh ada syak, tak boleh ada zan, tak boleh ada waham. Ini perkara akidah, bukan perkara ibadat. Perkara ibadat lain. Perkara akidah ni, perkara yang berkaitan keimanan ni, dia kena yakin 100%. Tak yakin 100%, tak sah pegangan akidah dia, tak sah iman dia. Dia kena jelas. Kena yakin tu maknanya yakin 100%. Misalnya kalau ditanya, Allah Ta'ala tu ada tak? Ada. Yakin? Ya, yakin 100%. Apa dalil dia? Dia bagikan dalil dia dan sebagainya. Kalau ditanya Allah Ta'ala tu ada tak? Ada. Betul ada? Tak pastilah saya. Tak boleh ada tak pasti, tak boleh ada syak, zan, waham. Mesti yakin 100%. Kena yakin 100%, barulah namanya akidah, pegangan akidah yang benar. Tiap-tiap hari Jumaat, tadi tiap-tiap khutbah Jumaat disebut apa? Pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang disebut pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah tu apa? Yang kita nak belajar ni lah. Yang kita nak belajar ni lah pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah tu disebut oleh ulama, iza utilqa ahli sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah yang dimaksudkan itu adalah pegangan al asy'ariyah dan pegangan al-maturidiyah. Al-Asy'ariyah itu maknanya pegangan yang disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur al-Maturidi. Maknanya penyusun. Ilmu akidah ni datang daripada Allah, datang daripada Nabi. Tapi dia ada penyusun dia. Orang yang menyusunkan ilmu tu jadi secara sistematik. Penyusun tu dinamakan Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Maka digelarlah mazhab ni mazhab Asy'ariyah. Kemudian yang kedua Imam Abu Mansur al-Maturidi, maka digelarlah mazhabnya tu mazhab Maturidiyah. Jadi mazhab Asy'ariyah dengan mazhab Maturidiyah ni dua-dua ni ahli sunnah wal jamaah. Sama macam mazhab fiqh lah. Ada Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi kan. Jadi dalam akidah pun dia ada mazhab dia, mazhab ahli sunnah wal jamaah dia. Jadi mazhab ahli sunnah wal jamaah tu al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ini kena tahu. Kemudian aqaid diniyah. Aqaid diniyah adalah perkara-perkara yang dipercayai oleh seseorang sebagai seorang muslim, yang mana ianya adalah termasuk dalam ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqaid diniyah maknanya pegangan ataupun kepercayaan keagamaan. Aqaid diniyah ni maknanya kepercayaan ataupun pegangan keagamaan. Perkara yang kita pegang, kita percaya dalam agama Islam. Itu apa? Itu disebut aqaid adiniyah. Jadi perkara kepercayaan, keimanan ni adalah perkara yang dipercayai, maknanya yang diyakini. Iman ni maknanya yakin, percaya. Itu yang 100% tadi tu. Kalau tak 100% maknanya dia tak yakin, tak percaya. Yakin percaya ni lah iman. Contoh kalau dikatakan oleh orang, kau jangan pergi di belakang semak sana, ada ular. Ular apa? Ular tedung ke ular apa? Jadi dia takut nak pergi ke situ sebab dia yakin dan percaya memang ada. Walaupun dia tak nampak. Walaupun dia tak nampak. Sebab sebahagian daripada perkara-perkara akidah ni yang berbentuk sam'iyat, berbentuk yang dengar saja, tapi tak pernah nampak pun. Contohnya disampaikan, dibagi tahu oleh Nabi kepada kita tentang syurga neraka,
Kita pernah pergi syurga neraka? Pernah pergi melawat? Tak pernah. Itu perkara yang perlu yakin dan percaya walaupun tak nampak. Kena yakin dan percaya 100%. Bukan perkara yang apa mesti nampak baru kita nak percaya. Tak nampak tak percaya. Kan? Contoh kalau ditanya kepada kita, kau ada akal tak? Ada, tentu dia akan cakap ada akal. Kalau dia kata tak ada akal, maknanya bodoh lah. Orang bodoh tak ada akal. Ataupun orang gila, tak berakal kan? Hilang akal. Jadi kalau kita kata dia, mana akalnya? Di mana akal tu? Cuba tunjuk. Kalau tak boleh tunjuk, maknanya kau tak ada akal. Ataupun ditanya kau ada roh? Ada. Mana roh tu? Boleh tunjuk. Maknanya bukan semua perkara boleh ditunjuk untuk membuktikan bahawa perkara tu ada ataupun tidak. Okey? Itu disebut perkara yang sam'iyat. Jadi perkara ni perlu diyakini, dipercayai oleh seorang Muslim. Seorang Muslim ni mana orang Islam yang mukallaf. Orang Islam yang mukallaf. Manusia syarat dia mukallaf, orang Islam syarat dia mukallaf ni akil balik. Akil balik maknanya dia dah mukallaf. Bila dia akil, dia berakal, dia balik cukup umur antaranya, maka dia sudah mukallaf. Bila mukallaf dia wajib belajar. Jadi mana-mana orang yang sudah mukallaf, dia wajib belajar ilmu tauhid. Tak belajar dia berdosa. Kita manusia ni bergelar mukallaf bila dah akil balik antara je. Berbeza dengan jin. Jin sejak jin diciptakan mereka sudah mukallaf. Mereka sudah mukallaf. Mukallaf ni dengan arti kata orang yang ditaklifkan dengan perkara-perkara agama, maka disebut itu mukallaf. Yang mana ianya itu maknanya aqaid diniyah tadi tu. Yang mana aqaid diniyah tu adalah termasuk dalam ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Maknanya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu yang sudah ditentukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW, iaitu yang Nabi SAW sampaikan kepada kita dan kemudian disusun oleh ulama-ulama tauhid, ulama akidah. Itu yang terhasilnya ilmu akidah. Baik, seterusnya ilmu ini maknanya ilmu akidah juga dinamakan sebagai ilmu tauhid. Ilmu ini maknanya ilmu akidah. Ilmu akidah ni juga dinamakan ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Nama dia banyak. Dinamakan juga ilmu akidah, dinamakan juga ilmu tauhid, dinamakan juga ilmu ma'rifatullah, dinamakan juga ilmu mengenal Allah, dinamakan juga ilmu usuluddin, usul agama. Itu nama-nama dia. Nama-nama dia. Perbahasan dia sama. Nama dia tu pelbagai. Kadang-kadang dinamakan ilmu akidah, kadang-kadang dinamakan ilmu tauhid, boleh juga disebut ilmu usuluddin. Sebab tu kalau di universiti dia ada fakulti usuluddin. Itu maknanya belajar akidah lah kat situ. Belajar tauhid. Kemudian kita masuk kepada makna tauhid. Masuk kepada makna tauhid. Apa itu makna tauhid? Maknanya pengertian tauhid. Makna tauhid pula dari sudut bahasa, pengetahuan bahawa semuanya adalah satu. Baik, makna tauhid. Tauhid ni bahasa Arab, tauhidun. Tauhidun. Asal daripada bahasa Arab. Maknanya, makna tauhid ni dari sudut bahasa ni maknanya dari sudut bahasa Arab, bukan dari sudut bahasa Melayu. Pengertian tauhid ni maknanya dari sudut bahasa adalah maknanya daripada bahasa Arab. Daripada bahasa Arab, bukan bahasa lain daripada bahasa Arab. Jadi makna tauhid dari sudut bahasa, yang ni bahasa Arab, iaitu apa? Pengetahuan ataupun ilmu
bahawa semuanya adalah satu. Semuanya adalah satu ataupun tunggal. Itu dari segi bahasa, dari segi lughah, bahasa Arab. Kemudian maksud tauhid secara praktikal, secara amali. Makna tauhid, maksud tauhid secara praktikal, secara amali adalah mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadah dengan i'tiqad akan keesaannya dari sudut zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Ini tauhid secara praktikal, secara amali. Maknanya secara praktikal amali ni apa yang kita praktik sehari-harian dalam kehidupan kita. Apa makna tauhid secara praktikal dalam kehidupan kita? Iaitu kita mengesakan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala ataupun menunggalkan Allah Ta'ala dalam ibadah kita, dalam ubudiyah kita. Dengan i'tiqad, dengan pegangan. I'tiqad tu maknanya dengan pegangan akan keesaannya, akan keesaan Allah Ta'ala. Esa Allah Ta'ala dari sudut apa? Dari sudut zatnya. Zatnya esa, zatnya tunggal. Tak ada zat yang lain melainkan zatnya saja. Kemudian keesaan dari sudut sifat. Ini sifat Allah Ta'ala. Oleh sebab tu ilmu tauhid, ilmu akidah ni juga disebut ilmu sifat 20. Sebab dalam ilmu tauhid ni kita akan belajar 20 sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun sifat Allah Ta'ala tu, sifat kamalat, kesempurnaan Allah Ta'ala tu tak terhingga. Yang tahu tentang kamalat, kesempurnaan Allah Ta'ala tu hanya Dia saja. Jadi yang wajib, yang ditaklifkan untuk kita belajar hanya 20 saja. Tapi bukan bermakna 20 sifat tu saja sifat Allah Ta'ala, bukan. Jangan salah faham. 20 tu hanya sebahagian yang wajib kita tahu. Itu saja. Berdasarkan dalil daripada Quran dan juga dalil secara akliyah. Dalil daripada Quran, daripada hadis dan juga secara akliyah. Sifat dan perbuatan-perbuatannya, yakni af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita mengesakan Allah Ta'ala dalam ibadat kita dengan pegangan bahawa Allah Ta'ala tu esa, Allah Ta'ala tu tunggal, tak ada Tuhan yang lain. Sifat-sifat Allah Ta'ala pun esa, tunggal, tak ada sifat-sifat yang seumpama dengan sifat Allah Ta'ala tu. Apa sifat dia nanti kita akan belajarlah, sifat 20 tu. Kemudian esa dari sudut perbuatan. Maknanya Allah Ta'ala yang buat semua ni, bukan kita, bukan makhluk. Contohnya kita potong sayur contoh. Ambil pisau potong sayur. Siapa yang potong hakikatnya? Memang kita ambil pisau tu, kita potong sayur, kita potong daging. Tapi yang memberikan taksir, kesan kepada terpotongnya daging tu bukannya tajamnya pisau tu. Inilah ilmu akidah. Kalau dia kata, pisau aku ni yang tajam ni lah yang menyebabkan daging tu terpotong. Tu masalah dalam akidah, pegangan. Pegangan tak betul. Okey. Dia makan. Dengan sebab dia makan, dia dah kenyang. Dia yakin bahawa makanan itulah yang menyebabkan dia kenyang. Tak. Sebab ada juga orang yang tak makan kenyang. Yang mengenyangkan itu bukan makanan tu, ataupun bukan sebab tak makan. Yang mengenyangkan itu adalah Allah SWT. Yang memberikan kesan kenyang tu Allah SWT. Jadi apa saja yang berlaku dalam kehidupan ni, semuanya hakikatnya datangnya daripada Allah SWT. Itulah tauhid, pegangan akidah dia. Berlaku sesuatu perkara yang menggembirakan, berlaku sesuatu perkara yang tak menggembirakan. Contohnya apa? Banjir, kebakaran dan sebagainya. Mana datangnya tu? Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Bukan sial. Ni semua sial ni. Bukan. Kan? Kena jelas.
Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Baik yang kita suka, baik yang kita tak suka, semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala yang tentukan. Soal jodoh ke, soal rezeki ke, apa-apa saja, ditentukan oleh Allah Ta'ala. Okey, itu jelas. Itu makna tauhid secara praktikal, secara amali yang kita nak kena terapkan dalam ibadat kita, dalam kehidupan kita. Kemudian kita pergi pada muka surat 8, subjek ilmu akidah. Apa yang kita nak belajar dalam ilmu akidah ni? Kena tahu, kena jelas. Dalam ilmu akidah, ilmu tauhid ni kita nak belajar tentang apa? Apa topik-topik perbahasan dia? Jadi subjek ni maknanya madah ataupun mata pelajaran. Subjek, mata pelajaran ataupun madah. Ilmu tauhid maknanya mata pelajaran ilmu yang berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan tauhid. Itu maksud dia. Jadi ilmu akidah ini ataupun ilmu tauhid ini membahaskan 3 topik perbahasan yang utama. Jadi dalam ilmu akidah ni ada 3 perbahasan utama. Jadi mana-mana kitab tauhid, mana-mana kitab akidah yang dibahaskan dalam kitab mana-mana pun, yang nipis ke yang tebal ke, 3 perbahasan utama ni saja. 3 perbahasan utama ini saja. Tu kena jelas. Macam mana dalam fiqh lah. Dalam fiqh dia ada 4 rubuk, 4 perkara perbahasan dia: ibadat, munakahat, muamalat, jinayat. Tu saja. Dia pergi mana-mana kitab pun perbahasan dia sekitar 4 tu. Jadi kalau dalam akidah, mana-mana perbahasan pun, kitab tebal ke nipis ke, kitab Arab ke, kitab Jawi ke, bahasa Inggeris ke, bahasa apa-apa saja pun perbahasannya 3 ni saja yang utama. Tu kena jelas. Baik. Apa perbahasan dia, apa topik utama dia, apa topik terah dia, topik asas dia yang dibahaskan dalam ilmu akidah, ilmu tauhid ni? Yang pertama ialah al-ilahiyah. Al-ilahiyat, yakni ketuhanan. Ilahiyah ni maknanya ketuhanan. Yang berkaitan dengan ketuhanan, iaitu tentang zat Allah Ta'ala. Maknanya nak kenal zat Allah Ta'ala. Nak kenal zat Allah Ta'ala ni bukan hakikat zat, bukan kunhi zat, bukan hakikat zat tu yang kita nak kenal. Kita nak kenal zat Allah Ta'ala tu macam mana, zat Allah Ta'ala tu dari sudut apa? Itu yang maksud dia. Bukan hakikat zat. Hakikat zat kita tak boleh kenal. Hakikat zat kita tak layak untuk sampai faham hakikat zat Allah Ta'ala. Kita hanya dibenarkan untuk mengenal Allah Ta'ala ni dari sudut apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang jaiz ataupun harus baginya, yakni bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Ini kena jelas. Jadi maknanya di sini, dari sudut ketuhanan, kita akan belajar perkara-perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat-sifatnya lah yang wajib tu. 20 sifat tu yang wajib. Yang wajib ni maknanya yang mesti ada. Sifat-sifat yang wajib, yang mesti ada bagi Allah SWT. Apa dia? Kemudian yang mustahil. Yang mustahil ni makna yang mesti tidak ada. Tu maksud mustahil. Maksud wajib mesti ada. Wajib ada, tak boleh tidak ada. Tu maksud wajib. Mustahil maknanya mesti tidak ada, tak boleh tidak ada. Tu makna mustahil. Kena jelas. Jaiz. Jaiz ni maknanya harus, boleh. Boleh ada, boleh tidak ada. Tu maksud jaiz. Contohnya jaiz bagi Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala boleh nak buat kita, boleh tak nak buat kita. Itu maknanya harus. Bukan wajib Allah Ta'ala kena cipta kita. Tak. Allah Ta'ala harus saja ciptakan kita. Allah Ta'ala nak buat kita, dia boleh buat. Dia tak nak buat pun boleh. Maknanya harus, bukan wajib. Maknanya kita ni ada, kita ni harus saja, bukan wajib. Allah Ta'ala ada, wajib. Allah Ta'ala wajib ada, kita ni harus saja ada. Boleh ada, boleh tidak ada. Oleh kerana kita dah ada, Allah Ta'ala tentukan kita untuk ada.
Kalau kita tidak ada, maknanya Allah Ta'ala tentukan kita untuk tidak ada. Itu makna jaiz. Maknanya dari sudut perbuatan, af'al Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala harus saja boleh buat kita ataupun tidak. Okey, itu yang pertama tentang ketuhanan. Kemudian yang kedua tentang nubuwah, yakni kenabian. Tentang kenabian. Iaitu tentang diri para rasul. Maknanya kita akan belajar tentang para rasul alaihimussalam. Yakni para rasul maknanya para utusan Allah. Rasul tu maknanya utusan Allah. Orang-orang yang Allah Ta'ala pilih menjadi utusan Allah, nak menyampaikan wahyu Allah, nak menyampaikan risalah kenabian, itu rasul. Jadi rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ni, nanti kita detailkan pada bahagian nubuat kenabian nanti, tapi disebut secara ringkas di sini, nabi-nabi, rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ni ada 124,000 orang. 124,000 rasul. Rasul. Daripada 124,000 orang, adanya 313 orang nabi dan rasul. Menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain 314. Menurut riwayat yang lain 315. Jadi kalau kita pegang 313 sama dengan Ahlul Badar. Yang syahid mati di peperangan Badar tu 313 orang. Okay? Jadi daripada 124,000, 313 nabi dan rasul. 124 tadi rasul, 313 nabi dan rasul. Daripada 313, 25 orang yang wajib kita tahu dan pelajari nama dan sejarah dia. Itu yang disebut dalam Quran tu. Ada nasyid dia kan? Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan sebagainya, sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian daripada 25 tu ada 5 yang bergelar ulul azmi. Dia kena tahu. Detailnya kemudian. Jadi jelas. Jadi sebagaimana dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula. Setiap umat Allah Ta'ala utuskan rasul. Mana setiap bangsa-bangsa, umat-umat yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala dah utuskan bagi umat-umat tu seorang rasul. Itu yang 124,000 orang tu. Jelas? Jadi maknanya bila Allah Ta'ala utuskan rasul, bila sampai dakwah dia, wajib, tak boleh ada alasan untuk tidak beriman dengan Allah SWT. Maknanya kalau dah disampaikan wahyu, disampaikan risalah kenabian, tapi tak beriman, itu yang kekal abadi dalam neraka. Wa na'udzubillah min zalik. Jadi maknanya kita tak ada alasan tak sampai dakwah. Kita bukan duduk di Atlantis ke mana-mana tempat yang memang tak boleh dakwah sampai. Bahkan di sana pun dah ada sampai dakwah dia. Maknanya tak ada alasan lagi untuk menidakkan seseorang beriman dengan Allah SWT. Sebab dah sampai dah. Tambah-tambah lagi zaman teknologi ni, kan? Lagilah. Okey, maknanya tentang nubuwah kenabian ni, maknanya kita nak belajar tentang kenabian dari sudut perkara yang wajib bagi rasul, bagi nabi-nabi. Apa dia perkara yang wajib bagi nabi-nabi? Itu sifat yang wajib bagi nabi. Ada berapa? 4, kan? Sifat wajib bagi nabi, kan? Kemudian sifat mustahil. Kalau tadi sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil lawan dia adalah 20. Begitu. Kemudian bagi rasul pun ada sifat wajib dia, ada sifat mustahil dia, dan ada harus dia. Bagi para nabi dan rasul. Itu detailnya kemudian. Kemudian perkara yang ketiga, topik yang ketiga yang kita nak belajar dalam ilmu akidah tauhid ini adalah perkara as-sam'iyat. Perkara sam'iyat. Perkara sam'iyat. As-sam'iyat ni berasal daripada perkataan perkataan sami'a. Sama, mendengar. Perkara-perkara yang apa yang kita dengar, kita tak nampak, kita dengar, iaitu perbahasan tentang perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara ghaib ni perkara-perkara yang kita tak nampak, tak ada di depan mata kita. Itu disebut perkara yang ghaib.
Yang diketahui hanya melalui wahyu saja. Kita tahu perkara-perkara gaib itu, perkara-perkara sam'iyah itu melalui wahyu saja. Maknanya bila ada nabi, ada rasul, nabi menyampaikan risalah-risalah yang datang daripada Allah SWT, menyampaikan wahyu tu, maka kita dapat tahulah perkara-perkara gaib tersebut. Perkara gaib tersebut. Okey. Kita habiskan yang ni sikit ya. Jadi perkara yang gaib ni adalah berdasarkan daripada dalil Al-Quran dan hadis melalui Nabi SAW. Dan tidak ada ruang bagi akal untuk mengetahui perkara-perkara gaib tersebut. Kita tak boleh fikir dengan akal. Surga tu macam mana, neraka tu macam mana, dosa pahala tu macam mana, tak boleh. Tak boleh nak difikir dengan akal, melainkan kena yakin dan percaya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi daripada wahyu Allah SWT itulah. Seperti peristiwa kebangkitan, perhimpunan di mahsyar, di padang mahsyar, syurga, neraka dan lain-lainnya, itu semua adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Jadi perkara yang gaib ni perkara yang kita tak nampak dengan mata kasat kita, mata kasar kita. Itu disebut perkara yang gaib. Yang kita ketahui dengan apa? Dengan wahyu saja, dengan wahyu saja. Jadi perkara sam'iyat ni juga disebut perkara yang ghaibiyat. Perkara yang ghaibiyat. Okey, jadi ada tiga perbahasan utama dalam ilmu akidah. Pertama adalah tentang uluhiyah ataupun ilahiyat, tentang ketuhanan, tentang Allah SWT lah. Kemudian yang kedua tentang nubuah, tentang kenabian. Yang ketiga tentang sam'iyat. Ada tiga topik perbahasan utama dia. Topik perbahasan utama dia. Ni mana kita dah dapat gambaran dia. Yang kita nak belajar dalam ilmu akidah ni adalah tiga perkara utama dia lah. Tiga teras utama ni. Okey, tiga teras utama ni. Perbahasan dia di bahagian belakang nanti. Kemudian nanti insya-Allah kita akan masuk kepada kesan. Kesan dia, kesan belajar ilmu akidah. Maknanya manfaat. Apa manfaat belajar ilmu akidah? Sebab ilmu ni wajib. Bila wajib belajar, apa manfaat dia? Dia ada dua manfaat, nanti akan dijelaskan. Manfaat dunia dengan manfaat akhirat. Ada manfaat dunia dan ada manfaat akhirat. Okey, kita berhenti dulu di sini untuk pada malam ni. Nanti kita sambung muka surat 9 tu dan seterusnya lah, insya-Allah. Jadi diingatkan untuk perkara-perkara yang berkaitan ilmu akidah ni kena bagi perhatian sepenuhnya. Tak, dia bukan macam fiqh. Masalah fiqh ni kita dah banyak kali dengar. Banyak kali diajarkan. Ilmu tauhid, ilmu akidah khususnya di sini, khususnya di Sarawak ni tak banyak dibahaskan. Tak banyak dibahaskan, sangat sedikit, masih minima. Mana-mana tempat pun kalau kita tengok masih minima dibahaskan tentang ilmu akidah, ilmu tauhid, tentang perbahasan sifat 20 dan sebagainya. Masih sangat sedikit. Bila masih sangat sedikit, maknanya kurang dengar. Tak biasa dengar. Mungkin ada orang tak biasa dengar, tak pernah dengar ataupun kurang dengar. Jadi bila berkeadaan yang macam tu, bila dia dengar saja, awal-awal dengar dia susah nak tangkap, susah nak faham. Kecuali orang yang dah biasa bermain-main dengan perbahasan dalam ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid ni penuh dengan istilah. Ilmu tauhid ni penuh dengan istilah dia. Jadi kena jelas. Bila faham istilah, insya-Allah faham perbahasan dia. Jadi maknanya kena bagi perhatian penuh lah. Kemudian seboleh-bolehnya tak skip kelas, tak skip pengajian. Sebab kalau skip pengajian, boleh jadi perbahasan yang sebelum tu dia dah tak faham, tak jelas. Jadi mudah-mudahan kita istiqamah bermula daripada malam ni sampailah kita khatam, insya-Allah. Sampailah kita khatam. Jadi bila dah khatam nanti, tak cukup kita belajar ilmu akidah hanya dengan kitab ni saja. Kena tambah lagi kitab yang lain. 2-3 kitab, paling-paling 10 kitab lah. Kalau 1-2 kitab saja masih tak faham sepenuhnya, masih tak jelas sepenuhnya. Okey, jadi secara ringkasnya apa yang kita belajar dalam ilmu akidah ni adalah apa yang kita nak terjemahkan kalimat syahadah tu. Syahadatain, 2 kalimat syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nak terjemahkan kalimat tu melalui kita belajar ilmu akidah. Tak belajar ilmu akidah,
hanya sebut saja. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hanya sebut di lidah saja tapi tak faham. Kalau tak belajar tauhid, maka dia tak akan faham dua kalimat syahadah. Sebutlah 1000 kali. Sampai kalau dia tidur pun dia boleh sebut lagi. Tetap juga dia tak akan faham melainkan bila dia dah belajar ilmu perbahasan dia, ilmu akidah dia. Jadi sekali lagi saya jelaskan yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat melainkan setelah mana seorang tu mengenal Allah SWT. Itu kita kena pegang. Jadi kena belajar betul-betul lah, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala bagi kefahaman kepada kita semua untuk kita faham ilmu akidah ni. Bila kita faham ilmu akidah, maknanya kita kenal Allah Taala. Tak faham ilmu akidah, maknanya tak kenal Allah Taala. Tak kenal Allah Taala, sia-sia buat ibadat. Sia-sia buat ibadat. Jadi sekadar itu saja yang dapat disampaikan pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang maha kuasa itu daripada diri saya sendiri. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.